asal macam kena memperincikan balik ataupun kerajaan perlu memberi penerangan secara lebih terperinci macam mana kadar SST itu dikenakan. Bagi aku, pada pendapat aku memang setakat ni orang masih confused lagi. Macam mana kadar tu dikenakan, apa persen macam mana harga naik. Macam kadang kerajaan ada cakap telekomunikasi tak dikenakan, tapi Telekom Malaysia ada buat keluar statement, ada beberapa perkara yang akan dinaikkan harga berikutan SST 8%. So dia macam tak tally kat situ. Mungkin penerangan yang lebih lanjut perlu dilakukan untuk kefahaman semua orang. Dan harga SST yang kita meningkat lepas pengumuman. Antara trik yang orang buat sekarang ni, aku tengok harga yang dulu sebelum ni 6% kan. Patutnya lepas naik ke 8%, dia akan meningkat 8% kan. Tapi maksudnya harga sebelum ni macam contoh 1000 kan. RM1,000 tu okey selepas kenaikan 6%. Tapi lepas naik 8%, patutnya dia turun sikit lah. Turun sikit pada harga asal, lepas tu dia kira balik dengan kadar 8%. Tapi dia ambil pada harga yang 6% tu, dia kali balik dengan 8% tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam episod 39. Episod ni special sebab apa? Sebab kita ada tetamu yang special yang first time datang ke podcast Yuwana TV dan dalam show Jom Ngopi. Tapi before tu kita nak kenalkan kawan saya yang belah kanan saya. Siapa nama? Saya Khairul Azman. Minggu depan saya ada kat sini dan saya kembali lagi dan saya harap saya adalah antara orang yang special bagi Afiq jugalah. Okey. Tapi saya ulang nama saya KA. Okay. Weh, kau nak jadi special. Mama kamu special. Sebab Han cakap tadi orang pertama kali datang special, aku terasa dah. Aku tak special kau untuk Hang. Okay, kau special tu aku. Okay. Nak kalah. Okay, hi semua. Saya Amirah Muhammad. Boleh panggil Mira. So, ni first time saya join podcast ni. And thank you sebab invite saya walaupun saya bukanlah siapa-siapa. But still, di-invite untuk show ni. Yeah, thank you. Hey, nampak kekok lah. Nampak kekok? First time. Okay, tak ada isu sangat sekarang ni. Tapi isu yang penting lah berkaitan dengan 3 perkara. 2 berkaitan dengan ekonomi. 1 berkaitan dengan kod etika wartawan. So, 2 tu berkaitan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putra. Dan 1 lagi berkaitan dengan SST. Isu kita tahu 1 Mac SST sudah naik. So, benda tu kita nak bincangkan. Tapi bahasa mudah. Sebelum kita jump pada main topik ni, aku nak nanya KA lah. Semalam aku tengok bola. Apa berlaku dengan Man U? Dia tak semalam tapi beberapa hari lepas lah. Tapi dia MU tu, ya Allah, aku pun tak tahu nak cakap apa dah. Minggu lepas kita dah bahas. Minggu ni nak kena bahas lagi MU. Apa cerita boleh kena tu? Cerita dia panjang tapi kan nak pendekkan dia masuk gua balik dah mula-mula tu dah ada harapan dah. Sebiji awal aku punya shock tu tak kira apa dah. Tapi Man U lawan Manchester United Man U lawan Manchester United. MU lawan Manchester City. Manchester City. Okay. Itu memang aku sorok gila-gila dah. Sekali main buat comeback pula MC tu. Apa punca Aku tak tahu lah apa punca dia. Tapi dia susah nak describe lah. Tapi apa yang aku harapkan, adalah sinar harapan tu. Walaupun tak dapat top 4, at least ada something lah. Aku percaya. Manchester is red. Manchester red. Okay. Mia, dah nak kat bulan puasa ni, apa target bulan Ramadan kau ni? Nak turun berapa kilo ke? Nak naik berapa kilo ke? Kenapa dah banyak-banyak soalan tanya target berapa kilo? Kalau aku tanya ke bola, nanti lain pula jadi dia. Yelah, tapi untuk target bulan puasa banyak je benda kita boleh buat. Tak semestinya untuk target turun kilo. So target aku bulan puasa ni kahwin. Tak ada lah. Aku baru habis intern. So sekarang ni aku still lagi tengah cari kerja. But sementara cari kerja tu, aku balik dulu lah untuk spend time dengan family. Sebab selama ni belajar, tak ada masa nak spend time dengan family. So masa ni lah bulan puasa, aku balik dulu lah rumah. So target kau nak balik rumah lah? Balik rumah, rest. Spend time, quality time with family. Okay, aku tanya kau. Kau dah beli baju raya belum? Belum. Colour apa kau rasa sesuai?
kita tengok kalau sempat jumpa partner kita sama dengan partner. Tak ada lah, gurau. Dia tak jumpa lagi partner dia. Kau dah ada partner belum? Tak ada, Bik. Dah, Bik. Apa kita teruskan Close dengan topik conversation. seterusnya. Okay, isu Kongres Bumi Putera ni isu yang famous. So, aku setuju pada isu terus. So, Kongres Ekonomi Bumi Putera ni isu yang famous disebabkan apa? Disebabkan oleh dia diangkat oleh kerajaan berkaitan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putera, tapi disambut juga oleh non-Bumi Putera dalam politik lah, maksudnya non-Bumi Putera yang join politik. Dia mempersoalkan kenapa Kongres Bumi Putera ni dibuat, sedangkan sepatutnya jika ingin bicara soal ekonomi, dia berfungsi semua orang terlibat. Tidak ada kluster Bumi Putera saja, tak ada kluster non-Bumi Putera saja. Dia tidak boleh seperti itu, apa yang non-Bumi Putera harapkan lah. Tapi kerajaan memutuskan buat Kongres Bumi Putera ni disebabkan oleh, kita tahu dulu ada dasar ekonomi baru DEB. Orang nyatakan bahawa DEB tu tidak mendatangkan hasil yang progresif. Dia ada hasil, ada peralihan tu daripada orang Melayu atau Bumi Putera yang sama ni fokus kepada industri pertanian, berubah kepada sektor perkhidmatan, pekerjaan yang profesional, ada perubahan tu. Tapi dia tak berubah dengan progresif, dia berubah dengan kadar yang lambat dan tak dapat target yang betul. Sebab dasar tu dasar yang panjang. So, kajian datang dengan Kongres Bumi Putera ni, no issue. Tapi soalan aku kepada kau, Lui. Okay. Kenapa kena buat Kongres Ekonomi Bumi Putera ni sekarang? Kenapa sekarang? Ya, pada pendapat aku, Kongres Bumi Putera yang dianjurkan pada baru-baru ni kan. Okey, itu salah satunya. Mungkin aku confused juga macam Han cakap tadi. Dia melibatkan daripada kaum-kaum yang lain. Kita tengok ada Dewan Perniagaan daripada kaum Cina, Dewan Perniagaan daripada India, dan perlibatan daripada sektor swasta juga. So kat situ kita nampak betapa uniknya Kongres Ekonomi Bumi Putera sekarang. Dan aku sama macam Han juga, aku pun tertanya-tanya apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang, PMX kita. Sekarang kita lihat pada ucapan dia juga kan, setiap kali dia berucap, dia akan menyatakan dia akan melibatkan kaum Cina, kaum India, melibatkan kaum minoritis sekali. So dia macam confused kat situ. Adakah dia memang nak fokus, nak tarik perhatian untuk rakyat-rakyat Bumi Putera, dan ataupun dia macam, sebab dia pun dari awal cakap dah dia nak inklusif. Inklusif. So cuma kat situ aku macam takut ada satu isu macam contoh ada dia cakap, dia bagi pernyataan dia macam contoh PMKS, dia nak memperkasakan PMKS, dia memberi peruntukan yang besar, dan secara tak langsung limpahan tu memberi faedah kepada syarikat-syarikat Cina di Malaysia. Okay. So itu menjadi satu isu di mana banyak orang komplain, okey, bagi peruntukan yang besar nantinya dapat dekat kaum Cina juga. Okey, tapi kat situ dia tegaskan jangan fikir manfaat kepada yang ni saja. Kita fikir kepada untuk negara secara keseluruhan. Okey, dia membawa kita untuk pandang ke hadapan. As long dia membawa manfaat kepada kesemua, so it's okay bagi dia. Okay, So, clear. Faham? Tapi cuma masalah dia ada kurang something sikit. Apa yang something tu? Kau kena spill the tea, aku nak tahu. Bukan spill the tea, okey. Kau dah jujur lah podcast ni, kau jangan nak kencing-kencing aku. Takut lagi dia membawa kepada topik yang ketiga. Aku takut aku kena ban pula lagi. Tak kena ban, jujur je, spill the tea. Okey, as long kalau kita lagi Bumi Putera, bila kita dengar pasal manfaat pada kaum lain, kita kalau boleh nak diorang faham juga. Okey, kita bukan sekadar, bukan hak tu untuk datang kepada kita saja. Kita hormat juga hak kaum lain, kita menghormat kaum lain. Tapi kita nak something yang macam membawa kita maju ke hadapan usaha untuk kita. Bukan kita tak ada masalah dengan hak dia orang. Depa ada hak depa masing-masing. Tapi kita nak membawa dan kita tengok ekonomi kaum Bumi Putera sekarang amat mundur. Taklah mundur, dia progresif, tapi progresif yang tak signifikan sangat pada pendapat aku. Okay, clear. Ya, kau budak ekonomi kan? Aku tahu, aku kenal kau sebagai budak ekonomi Universiti Melaya, mesti kau tahu. Tapi aku nak start dalam ekonomi kau. Aku nak bagi soalan simple, ringkas, short and sweet. Okay, berkaitan dengan Bumi Putera, kenapa berlaku perbezaan sangat dalam ekonomi Malaysia ni? Kenapa berlaku sangat ada jurang antara Bumi Putera dan Bumi Putera? Jurang dia terlalu jauh. Bahasa mudah aku straightforward lah. Antara Cina dengan Melayu, jurang dia sangat jauh. Dan bangsa Cina sangat conquer the ekonomi. Kenapa berlaku benda tu kat Malaysia?
Dari segi perspektif ekonomi. Ya, tak kisah dari segi dasar ke, dari segi ekonomi punya structure kat Malaysia tak berfokus ke. Okay, kalau ni pada pendapat aku personal. Okay, jagalah. Okay, pada pendapat aku jagalah. personal. Benda ni dia ada cara masing-masing. Pembawaan kaum Melayu, kaum Bumiputera, Sabah Sarawak dan kaum Cina India tu berbeza. So macam disebabkan jurang yang besar tu, macam kenapa KEB ni kena ada, aku back balik lah sikit. Kenapa KEB ni kena ada? Sebab kerajaan cuba nak bantu kaum Bumiputera ni. Sebab bukan kita nak kata kita tak perlu dah nak bantu kaum Cina India, tapi diorang disebabkan macam Bob P sendiri cakap, jurang tu nampak. So lebih baik kita macam fokus kepada kaum Bumiputera ni. Tapi bukanlah kita nak mengabaikan kaum bukan Bumiputera. Ekonomi ni dia tak boleh bergerak secara sendiri. Dia tak boleh bergerak macam okey, sekarang kerajaan nak fokus pada kaum Bumiputera. Bukannya ekonomi kaum Bumiputera tu bergerak sendiri macam tu. Still dia akan memerlukan kerjasama dengan kaum yang bukan Bumiputera untuk sama-sama menjayakan ekonomi negara kita ni. So macam itulah from Ya, aku faham. Kau kata short and sweet. Aku faham poin kau. Aku faham. Okay. Tapi before tu, bagi aku peluang tak aku share tentang apa masalah dengan Bumiputera sekarang ni. Okay. First, masalah kita dah ekonomi Bumiputera ni. First, kita nak salah tentang poin KA. Poin KA tetap PKMS kan. Usaha mikro, kecil dan sederhana kan. Majoritinya, ramainya Malay ada. Majoritinya memang Malay. Tapi ada Chinese juga. Ada pelbagai kaum lah. Kita tak mengukur kata. Mira punya poin, dia kata ekonomi ni kena gak sekali, tidak boleh berfokus kepada Bumiputera atau non-Bumiputera saja. Dia kena work together. So apa masalah dengan kita berkaitan dengan Bumiputera ni, majoriti kat sini Bumiputera? Masalah kita first golongan Bumiputera biasanya dia ada masalah Alibaba. Benda ni pernah dibahas oleh Johari. Bahasa mudah ekonomi usahawan Alibaba ni, usahawan yang racing aku, tapi yang usahakan kaum lain, bukan Melayu. Betul. Itu proses biasa berlaku kat Kedah. Padang apa ni, padi bedang. Bendang sawah padi lah. Sawah padi. Cakap sawah padi lah. Allah. Aku sebut sawah padi. Dia kotak sawah padi dah. Aku bagi kotak lah senang. Dia petak dia. Tanah tu sawah padi. Biasanya dekat Kedah ada masalah ni. Kedah nama dia atas tu, nama tanah tu adalah nama Melayu, tapi yang usahakan bangsa lain. Majoriti macam tu. Dan banyak faktor lain. Faktornya bahawa generasi sekarang, orang Bumiputera sekarang tak nak kerja sawah ni. Kalau kita tu sektor kecil lah, sawah ni, sebab mereka nampak kerja ni tidak mendatangkan hasil banyak dan tak profesional, tak kelas. Sebab aku nak kerja kat aircon, dekat Maybank, nak post story IG, lepas tu nak buat sikit letak kat phone, ini buat kerja apa, lepas tu minum kopi. Kan style generasi Z sekarang kan? Ada. Aku tak nafi. Itu memang Itu boleh betul. jadi. Okay. Itu betul. Aku tak tahu kenapa ada orang suka buat benda. Tapi itu the point dia. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pemilikan aset. So dekat ni Bumiputera, kalau kau baca buku Juran Pendapatan Juran Pendapatan daripada Dr. Muhammad Khalid, kat situ menyatakan bahawa pemilikan aset antara non-Bumiputera dengan Bumiputera sangat rendah. Maksudnya Bumiputera ada pemilikan aset rendah 20% tak silap aku. Itu pada tahun 1998. Tahun lama. Yang dibuat waktu tu DEB dah, dasar ekonomi baru dah ada progress dia. Tapi pemilikan aset untuk kaum Bumiputera masih rendah. Itu yang pertama. So itu berlakunya apabila berlaku pemilikan aset yang rendah, pemilikan aset tanah, rumah tu. Orang Bumiputera tak cari aset, mereka cari benda lain. Mungkin Bumiputera ni dikenali sebagai Melayu ni dikenali sebagai if ada duit kahwin dua. Betul. Salah. Okay. Salah. If ada duit beli kereta. Okay. Okay, itu Dia logik spend lah. Boleh kata bila ada duit dia spend compare to invest. Okay. Macam tu lah boleh cakap. Okay. Itu masalah Bumiputera lah kan. So kita tutup senario Bumiputera dengan cara dasar yang baru. So, adakah Kongres Bumiputera ni kat kau Adakah Aku nak tanya aku dulu. Aku akan tanya kau. Tak apa, aku dah banyak cakap dia. Bagi aku tanya dulu. Okay. So, tentang Kongres ke bagi aku tanya. bagi kongres ni, sebab kongres ni, okay, kalau kita tengok kongres ni setiap kali dia akan menceritakan masalah Bumiputera, masalah tu dia adalah satu masalah yang kerap diulang. Kalau kita tengok satu senario, kita ambil senario macam apa, Datuk Seri Panglima Haji Ji Okay. Haji Ji dia ada cakap Sabah Maju Jaya. masalah masalah dekat Sabah adalah faktor geografi yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang berlaku. So dia orang kurang pada akses pendidikan, kurang akses pada kesihatan. So aktiviti ekonomi tak dapat dilakukan di Sabah. So apa yang dia cadangkan adalah
macam tambah infrastruktur awam macam tu lah sebagainya. Okey. Kalau kita tengok benda tu, kita tahu daripada dulu lagi. Daripada dia telah diulang-ulang setelah berapa tahun. So kenapa macam adakah perkara seperti itu patut dibincangkan lagi dalam Kongres pada kali ini? Dan adakah ia adalah sekadar satu macam gimmick politik ke apa? Itu kau tanya aku Itu kau tanya aku. Okay. First aku akan jawab bahawa itu memang gimmick politik di mata aku sebab kajian perpaduan dinampakkan sebagai tak boleh nak pegang semua bumi buta. Maksudnya orang Melayu Islam lah. Melayu Islam banyakkan kepada pembangkang. Dia ada masalah tu dengan isu pelbagai dalam kerajaan ni. Walaupun kita ada isu SST, ada lagi yang bawa isu bakutih memperjuangkan bakutih. Aku macam lah ada masalah SST, lepas tu ada pula ahli parlimen kerajaan pergi memperjuangkan benda tidak sepatutnya. Kalau aku nak perjuangkan, lepak jap, tunggu selesai dulu. Pening je Anwar Ibrahim nak fikir banyak benda. Oh macam member aku Tak backup. Bukan backup, macam member lah aku Datuk Seri. Pening Datuk Seri nak fikir semua benda. Tapi tu first, kenapa dia bincang lagi kenapa dia bincang lagi? Sebab Mamat itu masalah yang tak diselesaikan. Itu masalah kita. Kau tahu tak masalah paling besar lah dekat bumi buta. Kita tak Sabah, kita tak sistem Melayu, kita tak Sabah Sarawak Masalahnya semua pembangunan tertumpu dekat Semenanjung. Kau perasan tak? Semua fokus kat Semenanjung. Sedangkan Sabah Sarawak lagi besar dari Semenanjung. Tapi dekat Semenanjung ni kita ada KL, kita ada Shah Alam, kita ada big bandar yang besar. Kita ada Kuala Terengganu, kita ada Ipoh, kita ada Johor Bahru. Dekat keluasan Semenanjung ni tak seberapa tu, banyak bandar besar dah ada fokus sana. Penang lagi dah maju. So kita terlalu fokus dekat Semenanjung, dan Sabah Sarawak kita abaikan dari segi pembangunan dia. Bukan pembangunan dari segi kemudahan awam. Macam mana peralihan tu? So aku letak idea aku kat sini Ni aku nak tahu okey tak okey idea aku ni, atau kau boleh mengkritik aku punya idea Idea aku ialah aku cadangkan peralihan kepada NJC kerajaan kepada Sabah Sarawak. Maksud aku kat sini kau faham tak? Waktu Mahathir wujudkan Putrajaya, motif Mahathir wujudkan Putrajaya sebab dia nak alihkan pusat bandar tu. Dulu NJC kerajaan duduk kat Kuala Lumpur. Pek sangat Kuala Lumpur ni. Tapi dia alih ke Putrajaya. Putrajaya tu sebelah je Kuala Lumpur. Sebelah je, tak jauh. Oh, dekat je. Tapi poin kat sini, apabila berlaku kat tu, Putrajaya dah maju kan. Sebab ada agensi kerajaan, ada kementerian-kementerian tu. Jika kau fikir secara logik, jika ada peralihan agensi kerajaan atau kementerian kerajaan dekat Sabah atau Sarawak, sebagai contoh, Menteri Usahawan diletakkan dekat mana? Dekat Miri Sabah. Dekat Miri Sarawak. Menteri Kerja Raja letak ke mana? Letak kat Bufok Sabah. So, jika ada peralihan tu, akan ada sektor ekonomi sebab kaki tengah kerajaan kumpul kat sana. Dia akan beranak, dah akan mengembangkan sektor tu. Tapi benda ni tak bagus sebab satu masalahnya idea ni adalah dari segi productivity menteri-menteri untuk pergi meeting semua. Meeting, kerjasama antara agensi. Itu masalah dia sebab tu Kamal berpusat. So Mira, apa kau rasa? Tu idea aku, apa kau rasa? Kau rasa idea aku boleh pakai tak? Dia macam somewhat dia boleh pakai, tapi somewhat pun tak. Sebab kan Kenapa boleh pakai? Kenapa first aku go kenapa tak boleh. Benda ni macam sama je macam kau cakap. Dia akan ada problem untuk adakan meeting semua. So benda ni sebenarnya boleh je dia buat online. It's not lah buat online. Kau buat secara macam perancangan semua. Benda ni kalau perancangan, kau buat perancangan and kau laksanakan di kemudiannya, mesti boleh berjalan. Tapi kenapa benda tu masih lagi tak boleh nak berjaya, even though dah tukar banyak kali pimpinan. Tapi kenapa? Kenapa tak berjaya? Sebab ahli politik tak ada political way untuk selesaikan semua benda. Mereka hanya nak selesaikan benda yang boleh diselesaikan dengan cepat. Mereka tak nak buat benda yang makan masa sampai 10-20 tahun. Zaman UMNO dulu boleh lah, zaman BN dulu buat pemerintah 60 tahun. So lama. So zaman sekarang ni, tahun sesi depan mungkin PRU 16, PRU depan mungkin dah ada peralihan kerajaan. So kita back pada kongres tu, tak nak pergi jauh. Kita back pada kongres ekonomi Bumi Putra ni. Boleh tak kau cerita kat aku apa kerajaan tu benefit, kerajaan tawarkan benefit dalam kongres Bumi Putra kali ni, kongres ekonomi Bumi Putra kali ni? Kongres ini kalau benefit dia banyak, tapi yang menarik pada aku adalah TVET. Macam mana dia orang nak memperkasakan TVET. Dia orang dah bergabung ataupun mempunyai kerjasama dengan lebih daripada 200 pemain industri kan. Ya, betul. So kat situ kita nampak ada usaha untuk membangunkan komuniti yang di bawah. Yang maksudnya bagi aku dia bukan adalah
untuk pendidikan penting. So kalau kita tengok trend sekarang ni, pendidikan adalah sangat crucial, di mana pada tahun 2022 pun kita dah tengok trend ramai orang tak mau study, ramai orang tak mau belajar apa semua tu. Tak boleh Boleh. marah. Marah sebab kita dididik study tu penting. Bukan nak kata study adalah segala-galanya, pergi universiti adalah segala-galanya, tapi ilmu untuk dituntut tu adalah penting untuk untuk save skill untuk hidup, untuk sustain dalam kehidupan lah. Senang cerita, bukan semua orang yang gagal ada bakat nak jadi influencer. Tak semua ada kebolehan tu. So cara hang nak sustain, hang belajar lah apa-apa pun, apa yang diusahakan oleh kerajaan, join. Dan contoh TVET ni bagi aku sangat bagus. Sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim dia announce bahawa gaji minimum yang akan diberikan oleh pemain industri ni adalah sebanyak 3,000, which is bagi aku sangat-sangat tinggi sangat. Dan ini satu kelebihan yang bagi aku rasa sangat bagus. Dan yang keduanya adalah wakaf yang daripada MARA kan. Betul. Itu adalah satu yang orang kata macam apa nak kata ayat yang sesuai tu. Apa? Wakaf MARA dia adalah satu inisiatif. Inisiatif. Inisiatif yang tu yang aku nak cakap, tapi susah nak keluar. Inisiatif daripada MARA tu adalah sangat bagus, dan mungkin dari segi pengecualian cukai dia, dari segi orang nak infak harta dia macam mana. Dan kita tengok penaung untuk wakaf MARA ni adalah daripada YDPA sendiri. Dia sangat memperkenankan inisiatif ini, menunjukkan bahawa ini adalah satu perkara yang sangat bagus. Kalau kita tengok macam mana peranan MARA dalam kongres ni, kita tengok Bank Perniagaan MARA yang ditubuhkan pada 1965 tak silap aku dan MRSM juga ditubuhkan selepas kongres Bumi Putera, Ekonomi Bumi Putera yang keberapa dah tak silap aku, ditubuhkan. So kita tengok Kongres Ekonomi Bumi Putera ni taklah kosong sangat. Dia akan ada hasil juga. Itu lah setakat pendapat aku, yang aku nampak. Itu antara dua perkara yang bagi aku penting TVET dengan wakaf MARA tu. Ini sebabkan MSM ke? Bukan. Yalah, Jiwa marah. Okay, thank you. Mira, soalan sama, benefit dari segi ni, tapi aku nak tukar sikit, nak twing sikit soalan dia. Kajian umumkan banyak tau. Kajian peruntukan 1 bilion untuk peruntukan generasi baharu usahawan Bumi Putera. Banyak kajian tau. Kajian bina 2,500 buah rumah untuk Bumi Putera. Dalam kongres ni hasil daripada kongres ni, manfaat dia. Soalan aku, kajian umumkan banyak tentang Bumi Putera. Dan kita faham bahawa if kita nak menang election, kita nak pegang kaum paling majoriti, iaitu Bumi Putera. Betul. Adakah kau rasa kajian banyak sangat manjakan Bumi Putera sampai semua benda golongan Bumi Putera ni hanya tahu meminta, ada masalah sikit, kajian selesaikanlah. Ada masalah sikit, nak subsidi. Ada masalah sikit, nak turunkan cukai. Kau rasa itu melatih Bumi Putera semakin manja atau macam mana? Itu soalan aku. Kau saja bagi aku soalan ni Tak ada, nanti Bumi Putera attack aku. Tak ada. Ni perbincangan yang ilmiah. Bagi aku orang boleh terima pendapat. So macam aku ada baca gak pasal tu, yang pasal ada Datuk Seri Anwar bagi peruntukan 1 bilion tu. Bagi aku inisiatif tu bagus sebenarnya, sebab macam kita cakap awal lagi tadi, kita ada gap antara Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. So bila kita ada inisiatif ni, kita bantu Bumi Putera ni untuk bukanlah kita nak merapatkan jurang. Itu agak macam mustahil lah untuk short term kan. Tapi kita usaha untuk ke arah tu supaya jurang perbezaan tu tidak terlalu besar. So sebenarnya bagus. Tapi back pada soalan kau. Adakah dengan inisiatif yang macam ni, kita selalu memberi dan terus memberi pada Bumi Putera ni, memanjakan diorang? Benda tu depends atas orang tu sendiri. Kadang-kala untuk Bumi Putera tu, dia pandang satu inisiatif ni sebagai dorongan untuk dia usaha lebih, untuk gain more. Maksudnya bukannya dia hanya menerima, tapi ada juga Bumi Putera yang dia hanya menerima. Beza dengan satu benda aku boleh cakap, yang kaum bukan Bumi Putera ni, kenapa dia orang boleh go further? Sebab dia orang berani ambil risiko. Kaum Bumi Putera, dia orang tidak berani sangat ambil risiko sebab dia orang tahu dia orang ada kerajaan belakang dia orang.
Masalahnya masalah kerajaan lah ni. Kita boleh bagi inisiatif tu pada Bumiputera, tetapi mungkin tidak secara langsung. Maybe dengan ada satu usaha Dia macam ni lah, macam nelayan nak cari makan, kita bagi dia sampan. bagi kita something instead of macam untuk untuk dia cari sendiri. produce something. Okay. Macam kita sediakan modal lah, capital untuk dia buat something more macam Okay, aku faham. KM okay, punya faham. example tu betul tak? Macam nak pergi mancing bagi joran, bukan bagi ikan. Yes, Okay. bukan bagi duit semata. Okay, clear? Kita dah clear tentang Kongres Pemerintahan walaupun kita bahas banyak. So aku simpulkan ringkas lah. So Kongres Pemerintahan ni adalah, bagi personal opinion aku, adalah keperluan. First, keperluan. Kenapa? Sebab if juran antara non-Bumi Putra dengan Bumi Putra tidak dikecilkan, bukan dihapuskan, tidak dikecilkan, masalah dengki isyada akan wujud. Semua orang akan jadi rasis. Semua orang akan mempersoalkan kenapa Cina kaya, kenapa India kaya, kenapa Melayu miskin, kenapa Melayu boleh masuk sektor kerajaan, Cina tak boleh, kenapa Melayu boleh masuk UM, Cina tak boleh masuk UM ramai. Semua akan mempersoalkan. Maksudnya Cina tak boleh masuk ramai lah. UiTM ITM. Maksudnya ada kota. Poin yang kat sini ada kota. Macam ada kota. Okay, faham. Ada kota. So orang akan mempersoalkan, terus mempersoalkan. So untuk elakkan tu, step pertama adalah kecilkan juran antara non-Bumi Putra dengan Bumi Putra. Itu yang pertama. Dan apa kerajaan buat berfokus pada Bumi Putra ada sebab. Sebab Bumi Putra punya juran ekonomi yang sangat jauh ketinggalan. Dari segi pemilikan aset, non-Bumi Putra memiliki 70% aset dekat Malaysia ni. Non-Bumi Putra berapa je? Termasuk 20 maybe. Termasuk lain-lain lagi. So itu yang jadi masalah yang besar terhadap ekonomi Malaysia. So kalau kita nak jalan dengan ekonomi yang bagus, kita kena selesaikan masalah yang dah lama tak boleh selesaikan dengan satu dasar baru. Setuh insentif atau insentif suntikan dana ni, benda ni keperluan dan akan buat setiap tahun maybe. Tapi aku rasa perlukan dasar yang konkret untuk selesaikan. Walaupun dah ada perubahan. Dulu kita nak nampak anak muda, orang Bumi Putra atau orang Melayu masuk universiti sangat susah. Pada tahun 1970 sangat susah. Dia masuk sebenarnya majoriti Melayu tak amat. Kalau kau baca buku Dr. Khalid Muhammad Khalid. Dr. Muhammad Khalid. Kalau kau baca buku dia, kau dapat nilai sendiri bahawa pada tahun tersebut untuk orang Melayu atau Bumi Putra untuk masuk universiti sangat susah. Sebab apa? Kekurangan lagi, akademik lagi. So ada peralihan. So kita nampak sekarang macam mana benda berubah. Macam mana berapa ramai budak yang masuk UM yang Melayu dulu tak ramai, sekarang ramai. So kita pun ada universiti yang berfokus kepada Bumi Putra saja, iaitu UiTM. So itu kesimpulan opinion aku. So aku nak jawab pada isu SST, isu yang sangat panas, sangat hangat dibincangkan dalam parlimen. Sadiq pun dah mempersoalkan bahawa ini kerajaan 2024 ini bukan zaman Madani, ini zaman Mahal Dahni. Mahal dah ni. Mahal dah ni. Satu macam trademark dah orang guna sekarang ni. Macam kita buat Madani dengan nama yang elok, tiba-tiba tukar jadi Mahal dah ni. Jadi buruk lah. Tapi tu kan isu dia lah. Bukan isu dia. Aku rasa benda ni kena dibahas kan, sebab waktu tahun lepas waktu 2023 belanjawan dibentangkan, belanjawan 2024 dibentangkan, dan dalam belanjawan tu dah nyatakan 1 Mac ni cukai SST akan dinaikkan kepada 6 kepada 8, 20% akan naikkan. Dengan reasonnya kerajaan nak dapatkan hasil lebih banyak. Dengan reasonnya kerajaan nak dapatkan sumber kewangan tu lebih kukuh untuk bantu tu, untuk selesaikan banyak hutang-hutang negara, untuk selesaikan apa lagi, selesaikan pembangunan negara. Banyak benda kerajaan nak buat dengan cukai tu. So untuk kita faham, selain pada pelaburan, apa lagi hasil kerajaan boleh dapat? Cukai. Itu je solusi dia. Selain pada pelaburan, cukai. So kerajaan dah usaha dah. So 2023 ni kerajaan dah jadi dalam sejarah dapat 300 bilion pelaburan. Yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Maksudnya tak pernah ada setinggi itu diluluskan. So ada peningkatan dalam pelaburan, tapi hasil cukai tak ada. Dan ikut data kat Malaysia adalah cukai kutipan yang paling rendah berbanding Thailand, Singapura. Betul, sangat rendah. So kena ada perubahan. So kerajaan buat perubahan, tapi aku nak jawab soalan aku. Tadi muka dimah kan tau. Tadi muka dimah sikit. Aku nak jawab kau. Okey. Mira. Kenapa setiap kali naik cukai ni zaman GST lagi tau. GST walaupun kita faham GST tak naik tinggi pun. Tapi dia buatkan harga barang tu terus naik. Dan sekarang SST tak naik pun dekat barang keperluan asas atau minuman makanan tak naik. Restoran dia tak kena charge pun 8%. Restoran dikecualikan atas kenaikan SST. Tetapi
kenapa majoriti kedai semua naik harga? Okay, aku rasa semua orang pun boleh fikir kot sebab ni. Sebab kan bila SST ni naik, kan dia dah cakap cukai ni dikenakan ke atas pengeluar, bukan kepada pengguna secara direct. Tapi pengeluar ni dia akan ambil kesempatan, peniaga dia akan ambil kesempatan, dia akan naikkan harga tu. So the key point kat sini, peniaga tu sendiri yang ambil kesempatan. Jadi dekat sini yang akan terjejasnya adalah pengguna tu juga. Kononnya GST dia cukai, okey dulu GST dia terbeban kepada pengguna. Tapi sekarang ni SST kononnya dia terbeban kepada pengeluar. Tetapi sama je, at the end pengguna juga yang terbeban. Sebab pengeluar ambil kesempatan kenakan harga barang yang tinggi dekat barang tu. So at the end, siapa yang akan kena juga? Kita juga balik. And aku ada baca satu benda ni, yang paling terjejas kan kita ada banyak golongan kan. Kita ada B40, M40 dan T20. And aku ada baca satu tu, ada satu YB tu cakap, dia kata golongan yang akan paling banyak terjejas dengan semua ni ialah M40. Sebab apa? Kau rasa sebab apa? Sebab apa? Sebab dia yang kena. Aku tak tahu. Cerita aku. Okay. Senang Okay, aja. kita nak main teka-teki. Okay. Kalau aku pun yang aku nampak memang logically memang M40 lah yang akan terjejas. Sebab B40 kita tahu bila tax ni semua cukai bila kerajaan kenakan, dia akan dapat hasil pada kerajaan. Hasil kerajaan dapat tu dia akan kembali semula kepada rakyat. Tapi rakyat apa? Rakyat yang berkeperluan seperti B40. So kita boleh cakap walaupun golongan B40 ni dikenakan tax, diorang still akan dapat bantuan. Tapi and golongan T20 aku tak sentuh yang tengah dulu. Golongan T20 diorang berkemampuan, diorang ada kewangan yang lebih kukuh, walaupun maksudnya diorang tak terjejas terlalu banyak walaupun kenaikan setinggi tu. Tapi M40 diorang golongan pertengahan. Okay. So ada kemungkinan kan M40 tu gaji diorang tinggi sikit je daripada B40, tapi terus diorang tidak layak untuk dapat sebarang bantuan, tapi diorang masih lagi dikenakan cukai yang sama macam B40 dan T20 kena. Itulah yang base aku baca. So dekat sini itulah. Tak, aku faham. Okay. Aku faham. Ya. Okay, aku tahu kau faham sebab aku tengok kawan kau. Aku macam kopi aku happy. Kau faham tak ni? Aku faham. Aku fokus. Itulah point aku. Lain-lagi macam ketua isi rumah lah, at least paling-paling yang akan kena. Sebab cukai ni banyak benda tau. Macam kalau kita dulu student, kita tak rasa apa sangat. Rasa. Kau. Aku hidup sama bosku. Kena. Kau kena tak cukai? Kena. Kena, tapi tak sebanyak yang macam ketua isi rumah kena. Sebab ketua isi rumah macam parents kita, ayah kita sendiri. Sebab kita kan paling-paling pun dulu bayar cukai apa? Contoh zaman SST, kita kena bayar cukai apa kalau kita pergi makan kedai kawan. Bayar cukai rokok. Oi, Dah berhenti. Dah stop. Maksud macam kalau kita pergi satu tempat macam hiburan, certain tempat hiburan, ada juga kena cukai lah. So kita bayar cukai tu. Tapi kalau ketua keluarga, ketua isi rumah, diorang kena bayar lagi banyak komitmen berbanding kita. So itulah satu contohnya juga. So M40 terjejas lah. Aku Ya, terjejas. So aku clear. Tapi aku nak tambah sikit aku nak tambah. Okay, mau nak tanya. Bukan STO, kita asal macam kena mempericikan balik ataupun kerajaan perlu memberi penerangan secara lebih terperinci macam mana kadar SST tu dikenakan. Bagi aku, pada pendapat aku memang setakat ni orang masih confused lagi. Macam mana kadar tu dikenakan, apa persen macam mana harga naik. Macam kadang kerajaan ada cakap telekomunikasi tak dikenakan, tapi Telekom Malaysia ada beberapa segmen, ada beberapa perkara yang akan dinaikkan harga berikutan SST 8%. So dia macam tak tally kat situ. Mungkin penerangan yang lebih lanjut perlu dilakukan untuk kefahaman semua orang. Dan harga SST yang kata meningkat kan lepas pengumuman. Antara trik yang orang buat sekarang ni, aku tengok harga yang dulu sebelum ni 6% kan. Patutnya lepas naik ke 8%, dia akan meningkat 8% kan. Tapi maksudnya harga sebelum ni, contoh 1000 kan. RM1,000 tu okey selepas kenaikan 6%. Tapi lepas naik 8%, patutnya dia turun sikit lah. Turun sikit pada harga asal, lepas tu dia kira balik dengan kadar 8%. Tapi dia ambil pada harga yang 6% tu, dia kali balik dengan 8% tu. So dia naik berkali ganda. Itu antara perkara yang ada setengah peniaga yang buat lah. So aku harap kepada peniaga yang di sana, tolonglah jujur sikit, ikhlas. Okay.
Kau tahu Kementerian Barang, aku suka Kementerian Barang lah. Kementerian KDHP lah kita panggil. So kementerian ni sangat berfokus pada barang penjualan-penjualan yang ambil penjual-penjual yang mengambil kesempatan terhadap cukai naik ni. So dia ada keluarkan kenyataan, kementerian ada keluarkan kenyataan, if ada kedai-kedai yang cuba naikkan harga mereka walaupun mereka tak kena pun cukai ni, mereka akan ambil tindakan yang tegas lah. Kementerian akan ambil kerajaan bahasa mudah akan ambil tindakan yang tersatu habis aku ni. Tegas. Okey. Tapi kadang-kadang saya sembang tentang peniaga Mama benda tu mereka tersempit Tersepit ya. Aku faham memang tersepit. So mereka kena ambil kesempatan untuk survive Adakah salah mereka atau salah kerajaan? Aku confuse gila. Sebab apa? Apabila kau tengok peniaga jual di tepi jalan, mereka beli dengan harga kos beli dengan NSK, beli dengan dekat pasar raya. Yang restoran mereka dah ada pengeluar mereka sendiri, dah ada yang dah borong beli dia, jual kat dia. Tapi untuk orang yang jual kat tepi jalan ni, mereka makan harga kos Maksudnya harga kos memang harga yang dijual di pasar raya sendiri. So kat sini kau ambil salah siapa sebenarnya? Salah kerajaan ke salah peniaga? Kat sini ada konflik sikit lah. Okey. So sebabnya nak kata salah kerajaan tak juga, sebab kerajaan memang perlu implement, tapi pengkhususan apa cukai tu Ni betul-betul budak-budak pro kerajaan ni. Okey lah. Bukan, kita kena tengok trend juga. Okey. Sekarang ni Okey. macam Aku tak salahkan kerajaan ke? tak salah kan. Aku tersepit sekarang ni. Macam mana aku nak describe? Okey, kena jujur. Okey, aku jujur lah. Okey, kerajaan tak salah. Bagi aku patutnya kerajaan membuat mungkin satu penjelasan. Okey, tu aku dah cakap dah tadi. Yang keduanya mungkin ada satu bantuan kepada peniaga-peniaga kecil. Bagaimana kerajaan nak buat polisi ataupun bagi mungkin akan perlu macam jualan rahbah macam tu sebenarnya buat untuk penjual kecil untuk kurangkan dia orang punya ni kos. Itu mudah lah. Tapi untuk harga barang meningkat kan, kalau kita tengok trend sekarang, kat mana pun harga memang akan meningkat. Bukan sebab SST. Sebab apa? Sebab kadar harga ringgit kita telah jatuh. Kat mana pun harga memang akan meningkat. Tapi bukan sebab SST. Sebab barang import, sebab barang import, kita bergantung pada import banyak. Okey, itu memang akan membebankan lagi rakyat kita. Tapi ini adalah satu permainan yang di mana untuk blame the government. Okey? So aku tak tahu kita patut salahkan kerajaan. Patutnya kerajaan pun membuat sesuatu inisiatif lah. Data ringgit kita jatuh. Lepas tu kita kena buatlah cara macam mana sekalipun agar harga-harga barang kita tak naik. Okey, kajian dia ceritakan benda ni. Aku setuju sikit ya. Kajian dia saya ada buat inisiatif bahawa import ekspor untuk negara besar seperti Indonesia, China, Thailand akan guna duit tempatan. Maksudnya duit tempatan ni contoh Malaysia beli barang kat Indon. So guna atas duit ringgit lah. Contoh, Indon beli guna atas rupiah. Dia macam tu, konsep yang sama. So kajian buat benda tu, tapi kita beri rasional lah. Bahawa kalau 3 negara je kita buat macam tu, negara lain kita guna USD juga. Stay duit akan naik juga. So tak akan selesai masalah. Tapi apa kerajaan boleh buat short term, itu pandangan aku, itu je boleh buat. Aku tak ada idea lain. Sebagai student ekonomi pun kau pun ada masalah untuk menentu dasar ringgit. Kau kena naik jadi ni kot, menteri kot. Tapi kalau kita tengok timing dia umum cukai tu memang tak kena langsung. Dia umum cukai ST naik, ringgit naik. Ringgit jatuh kan. Lepas tu ringgit jatuh, kita tengok nak dekat puasa dah ni. Tak sedap tu. Tak sedap. Nak dekat puasa, nak dekat raya, lagilah peniaga-peniaga macam pasar raya naikkan harga. So kat situ kita tengok akan banyak damage yang akan diterima oleh kerajaan. So susah nak beli kat bazar Ramadan nanti, nak beli onde-onde. Tak susah. Demi peniaga-peniaga kecil, aku beli. Kau rasa patut tak kerajaan tangguh kenaikan SST ni? Kat mana pun dia kena jalan juga. Kat mana pun, sebab kita tak boleh tangguh kat perkara ni. Dia perlu dilakukan secara cepat mungkin, sebab kalau kita tangguh banyak projek-projek yang akan tergendala juga. So tu tak cukup bagus. Sekarang ni kita tengok pun kalau bulan Februari bulan 2 ni kan, pelaburan pun meningkat
ramai orang percaya. Ni aku tengok laporan dekat mana tah. Tadi aku tengok Ada 203 pelaburan meningkat. bukan 230 meningkat, maksudnya untuk bulan yang kedua ni. Bulan Okey. kedua 2024. Antara faktor pelabur yakin untuk pelabur faktor pelabur luar, pelabur asing yakin adalah satu, kestabilan politik. Aku terkejut juga. Kestabilan politik. Betul, Dalam politik negara kita. Stabil sangat stabil, kukuh. Bukan ikut dari luaran. Dari luaran tak tahu apa yang diorang nampak. Tapi Okey. yang tu diorang tak tahu sebab yang diorang assume lah. Mungkin sebab itu assumption je. Cukai ada. Sebab kerajaan naikkan cukai itu membantu sebenarnya. Apabila kerajaan naikkan cukai, dia sangat meyakinkan pelabur luar atau itu yang sepatut kedua. Ataunya ada cukai juga. So kita nampak itu kat mana pun perlu cukai itu dilaksanakan. Tapi pemantauan Pemantauan tu penting. Jangan macam ibarat ni ya. Okey, dalam sebuah family, okey, ayah kita dia keluar merata. Keluar kerja sana, keluar kerja sini. Dia dia cari kekayaan. Okey, kita kumpul kekayaan. Anak dapat makan mewah, mak dapat makan mewah semua kan. Family kita semua terhidang atas meja. Okey, kaya tu kaya dah. Tapi adakah anak-anak tu dapat cukup kasih sayang daripada ayah macam tu? Mak kita. So itu perkara yang bagi aku menteri-menteri kena tengok. Depa sekarang ni cuba kumpulkan kekayaan. Ambil cari dapat pelaburan daripada luar negara, batu kutip daripada dalam negara sendiri. Kita nak cuba kumpulkan kekayaan sebanyak yang mungkin. Okey. Tapi kita takut kita terlepas benda lain. Kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat, konflik rakyat yang akan berlaku dalam rakyat tu sendiri. Okey, kalau kita tengok, kalau anak-anak pun dia tak dapat kasih sayang ayah dia secukupnya, dia akan memberontak. Dia akan jadi, orang kata, tak cukup moral lah. Tu faham analogi aku? Faham. Okey, tu yang kerisauan lah. Kau takut kau turun demo nanti? Tak. Takut KA minggu depan bersih hantar poster, sebar poster KA tu KA bukan? Okay, thank you. Aku dapat point kau, aku dapat. Walaupun bahasa mudah kau punya, walaupun duit banyak, tapi kebajikan orang kau tak jaga, tak ada guna. Tak ada guna kak. So, Mira, kita nak jangan lebih pasal isu SST. Kau rasa patut tak kerajaan naik 2% SST tu? Macam yang sekarang ke kau nak suruh naik lagi jadi 10%? Tak, maksudnya adakah rasional sangat ke naik 2%? Kenapa tak naik 1%-nya? Kenapa tak naik 0.5%-nya? Kenapa naik dengan keadaan kita tengah up ekonomi tapi kerajaan naik? Dan satu lagi, soalan kedua aku tanya kau. Soalan kedua, boleh tak kau uraikan mana kluster-kluster atau kumpulan-kumpulan perkhidmatan yang kena cukai SST ni? Aku rasa benda tu perlu dijelaskan. Maksud aku dia ada 10 kluster yang kena. Okay. So, first soalan tadi, kenapa kerajaan naik 2%? Kenapa tak naik sikit-sikit? Aku tak adalah kata aku percaya kerajaan sepenuhnya, tapi tak percaya kerajaan pula sekarang. Bukan aku tak percaya kerajaan, macam aku tak percayalah diorang mesti dah buat analisis tu sebaik mungkin, sebab diorang dapat tempoh masa yang panjang untuk buat analisis tu. Diorang dah fikirlah baik buruk untuk pelaksanaan cukai ni. So bagi aku diorang dah timbang tara dah semua benda. So sebenarnya susahlah dua-dua perlu kerajaan ni. Bukan perlu kerajaan. Kita tengok secara aspek yang lebih luas. Bukan just fokus pada golongan yang tertentu saja. Sebab kan, walaupun cukai ni naik, sebab kita tak boleh nak exclude golongan apa kena cukai, sebab cukai ni dikenakan secara menyeluruh kepada rakyat. So bukannya ada pergi pasar raya, kau B40, okay kau tak payah kena cukai. Tak boleh nak buat macam tu. Tak boleh ada sistem macam tu. So like instead of macam tu, macam KA ada mention, kerajaan juga yang kena bagi balik inisiatif tu. Okay, dia dah kenakan cukai, so dia kena ada juga analisis, dia kena ada juga main data. Maybe data kita susah nak dapat. Macam mana kita nak dapat data kemiskinan? Macam mana kita nak dapat data orang yang terjejas? Dah isi padu belum? Apa dia? Padu dah isi belum? Padu apa? Padu pun tak tahu. Padu ni pakalan data utama. Okay. Dah isi belum? Okay, so back balik, so macam rational je bagi aku benda ni. Sebab kita yakin, kita tengok benda ni baru berapa hari 1 Mac kan? Baru 1 Mac laksana. So benda ni kita tak boleh nak kata dia dah bagi kesan yang buruk. Sebab kita tak nampak lagi sekarang golongan apa yang terjejas. Kita tak nampak lagi ekonomi ni makin jatuh ke atau makin naik. So kita tengok nanti maybe dalam
sebulan macam lama. sebulan pendek. Sebulan mustahil lah. So kita tengok benda 6 ni. bulan at least. Okay. So benda ni atas masa. Maybe sebulan tu tak adalah nampak macam as a whole, tapi adalah certain keluarga apa akan complain lah macam like, aku macam banyak kos bulan ni sebabkan SST naik. So benda tu kita bagi masa pada kerajaan. Tak adalah kita percaya, kita bagi peluang. Kita bagi diorang buktikan yang betul lah tindakan diorang untuk naikkan 2% tu. Okay, so tu first. Kita pun second ni. Tak, tu first soalan. Habis lah. Habis lah. Dia macam GST kan. GST dulu orang komplain banyak juga. Orang macam orang kerajaan nak implement GST, orang kata GST naik harga ni. Banyak benda naik, orang komplain. Tapi sekarang ni kita tengok ramai orang pergi balik GST. So kat sini aku nak tanya hang, Pik. Okay. Kenapa kerajaan tak laksanakan GST yang orang kata diperakui mendapatkan leg revenue kerajaan yang secara orang kata boleh dapat banyak hasil dia? Kenapa nak laksanakan SST juga? Kenapa perlu SST yang orang dah nilai banyak, dah sampai orang kata orang buat review, senang cerita buat review. Ia memang satu cukai yang teruk lah. Okey, faham. Okey, kenapa kerajaan buat SST tak buat GST lah? Itu aish. Kau jangan tanya aku bukan orang kerajaan satu, tapi sebab tu dah aku tanya tadi hang kata kami pro kerajaan. Aku nak tanya hang, aku nak kritik kerajaan juga. Kau kritik ex kerajaan pun tak apa, tak ada. Okey. So, apa aku nampak? Sebab apa? Sebab pertama, benda paling penting untuk tahu adalah paling mudah untuk kita faham dan mengerti ialah dia berkaitan dengan keputusan politik. Itu sangat penting. Sebab if GST dibuat, dia macam kalau aku jadi pembangkang, memang aku tabur baik punya lah kerajaan sekarang ni. Contoh dia umumkan dia akan buat GST. Kalau aku jadi pembangkang, aku membahan betul kerajaan ni. 4 tahun tu aku tunggang benda sama. Tapi yakin ke pembangkang yang akan bahan? Sebab orang yang buat GST tu sendiri adalah dalam kerajaan sendiri. Orang yang buat GST tu dalam kerajaan, bukan jadi pembangkang. Tak, kalau buat orang yang ada kerajaan dia akan sokong lah. Aku straightforward lah, tak nak tapi UMNO akan sokong lah kalau buat GST. Sebab tu I the boss dia, bosku, bos lama dia. So UMNO akan sokong lah. Tapi kita faham bahawa PIS dengan UMNO ni dia bergabung sesi ni, dia tak bergabung daripada tahun lepas. Dulu dia orang bergaduh terus. So if dia buat, dia macam faham tak? Something macam kalau dah kau jilat balik, aku faham lah. So dia faktor tu. Faktor kedua, aku nampak SST ni ada kebaikan juga. Untuk kita memahami, SST ada kebaikan juga. SST bahasa mudahnya ialah dia straightforward cukai. Straightforward cukai kepada tu. Walaupun dia ada kelemahan dari segi hasil review dia tak efektif semua. Walaupun GST lagi lebih progresif, lebih cantik tu digunakan, tapi SST pun ada kebaikan juga. Tapi itulah aku menjawab soalan kau, di banyak keputusan politik lah. So aku boleh simpulkan kat sini marah diri lagi penting lah daripada dia bukan it's not work like that. Kau faham, dia tak berfungsi seperti itu. Kau faham, dia bukan soal maruah ke tidak, dia soal macam mana efektifnya sebuah sistem cukai itu. Sebab tu naik 8%. Kalau naik GST ni setara menyeluruh. So SST ni dia berfokus. Maksudnya yang kena pun tak kena yang orang yang guna barang yang orang B40 sila guna, atau perkhidmatan yang B40 sila guna. Restoran kena makan tak kena kenaikan ni. So kesihatan tak kena, banyak benda tak kena. Yang kena kelab malam. Kau pergi kelab malam ke? Tak kan? B40 tak pergi kelab malam. B40 pergi mana? Pergi surau. Contoh aku bagi contoh. Kalau Melayu Islam pergi surau. Okey. Tak. Kalau yang pergi kelab malam, kau pergi kedai urut. Tak kan? Aku kampung. Kita golongan B40. So kita faham bahawa kita tak pergi tempat yang kita tak pergi kelab, kita tak pergi rumah urut, kita tak pergi main golf tau. Main golf pun kena. So kita tak main benda tu. So kita nampak ni, strategi kerajaan dia nak laksanakan cukai ke atas barangan mewah sahaja. Bukan barangan perkhidmatan mewah saja. Dia nak fokus dia untuk komuniti ni je. Dia target untuk komuniti ni. Komuniti yang lagi satu dia tak berkacau. Aku cerita dengan kau. So yang kena kumpulan A. Kumpulan A adalah kumpulan hotel. Hotel, pasapuri, yang servis penginapan lah bahasa guna. Kena 8% kenaikan lah. Maksudnya daripada 6 ke 8. Yang kedua B tak kena. B restoran, kedai makan, kedai kopi yang Mira selalu pergi dengan boyfriend dia, apa tu, coffee hitter, kopi mahal-mahal lah. Starbucks tak kena.
So kluster Z yang melibatkan kelab malam, pusat karaoke itu kena lah. So itu adakah B40 pergi sana? Tak. Okey. Okay, faham kan? So kelab macam kelab persendirian, macam kelab golf KA, kelab basketball KA, atau macam industri-industri besar, kelab yang elite atau profesional, kena servis tu. Dia kena tax. So aku bagi lagi, padang golf kena. Siapa orang B40 main golf? Nak beli kayu golf pun dah mahal lah. Okey, So kita faham. betul. Perkhidmatan ni berfokus ke sana. So aku tak nak jump sangat ke topik ini sebab dia terlalu panjang. So aku akan sedikit isu last. Satu soalan berkaitan dengan isu etika Etika wartawan tu. yes. Wartawan, Isu ni famous, etika wartawan ni. So aku straightforward, aku tak nak tanya tentang etika wartawan ni semua, sebab kita faham bahawa etika wartawan ni bahasa mudah ni adalah satu panduan untuk wartawan faham bahawa dia kerja sebarkan info. Info yang disebarkan salah atau fake atau memfitnah atau bahasa mudah ni tak betul, dia yang kena tanggung, dan dia mampu mengubah the whole masyarakat dengan apa berita dia keluarkan. Contoh, berita dia keluarkan Datuk Seri Anwar korup, contohnya, walaupun tak korup kan, dia kata ada semua menyatakan Datuk Seri Anwar korup, walaupun tak korup. Datuk Seri Zahid Al-Midiyah bukan? Tak boleh lah. Itu contoh. Tersebar. Contoh macam isu utusan Malaysia, yang bosku dapat pengampunan, tak confirm lagi, dah sebarkan dah. Orang jadi confused lah, pengampunan berapa persen, penuh ke, logik ke ni? Tiba-tiba keluar 50%, dia pengampunan dia separuh je. Itu. So aku jam pada soalan kau dulu. Aku tinggal soalan lah kau ni. Kita ada etika atau paduan untuk wartawan, tapi untuk influencer macam mana? Influencer menjadi kayu ukur yang sangat bahaya. Dengan influencer lah orang budak-budak SPN tak nak ambil belajar. Dengan influencer lah budak-budak tak nak pergi sekolah. Kau faham tak? Influencer tu. Tak, kau faham tak? Maksudnya influencer dekat sekolah tak berguna, sekolah tak function. So sampai budak tak nak pergi sekolah. Betul. So adakah influencer perlu ada etika influencer? Bagi aku tak patut ke ada. Tak payah ada lah. Tak payah ada pun tak apa. Abang je mereka. Laptop pink je. Okay. Dia semua dia bergantung kepada penerimaan masyarakat lah. Okey, influencer, aku masih sokong kepada hak kebebasan bersuara, walaupun suara dia orang tu agak sumbang. Sumbang. Okay. Tapi masih diterima pakai. Tak boleh jadi contoh baik, kita jadi contoh yang buruk. Contoh yang buruk ada satu teladan juga. Okey, teladan. Okey, kat itu kita boleh nampak apa kesan buruk. Okey, influencer kata tak payah pergi sekolah lah, kata ni. Tapi on the other side, kita kena tengok juga. Okey, akan ada satu komuniti akan menjelaskan kenapa benda ni yang buruk. Okey, kita akan tengok komuniti yang baru yang muncul. Sebenarnya ada komuniti yang baik-baik ni. Okey, ada je. Cuma tak, orang kata tak didendangkan, tak keluar. Tapi bila selepas influencer ni membuat satu statement yang orang kata kontroversi lah. Okay, and then ada komuniti yang cuba menyelesaikan isu ni. Bagi aku itu adalah sangat bagus. Tu kita boleh nampak check and balance lah. Check and balance di antara dua komuniti. So kat itu bagi aku no need lah untuk etika untuk influencer ni. Okay, dia bergantung kepada masyarakat tu sendiri, komuniti tu sendiri. Okay, thank you. Macam cerita tu, isu satu influencer pergi Mekah. Tak ada. Jangan. Itu macam tu lah COVID. Bila dia buat masalah, orang yang respon kan. Orang yang respon. Itu point kau kan. Tapi I get the point. Okay, Mia. Okay, aku nak make short je. Kita cerita tentang influencer. Influencer, platform dekat mana? Dekat Sokmed atau social media. So, social media ni terlalu bebas tau. Untuk sebuah negara untuk memikir tentang soal ekonomi, dia tak nak ada fake news atau sebarang benda-benda yang mengarut. Kat TikTok, Kajat tak umumkan pun inisiatif ini, duit tunai ni. Tiba-tiba ada fake news sebarkan benda tu. Dan dia tak terkontur. Maksudnya Kajat tak mampu nak kontur sebaik mungkin. Because dia take time. Mungkin dah sebar group WhatsApp makcik kau. Betul, banyak. Aku pernah tengok group WhatsApp orang tua ni. Group WhatsApp orang 60 ke atas ni. Info tak apa keluar dia percaya. Aku terkejut. Dia percaya bahawa Kak Jan dah jatuh. Aku benda punya info ni. Lepas tu bapak aku phone dengan aku pula. Aku tak ada lah, tengok betul-betul info tu. Ni group WhatsApp ni. Betul. So kau tahu info tersebar kat Sokmed. So apa langkah kerajaan yang patut dibuat untuk memastikan bahawa info-info ni tidak tersebar. Maksud fake news tak tersebar secara meluas.
tak selebar secara betul-betul menyeluruh sampai kau tak boleh kontrol. Apa kajian perlu buat untuk kontrol? Adakah kajian kena buat dasar atau buat pindahan undang-undang, atau if siapa buat fake news dia kena gantung sampai mati? Adakah saya begitu kan? Okay. Kalau benda ni sebenarnya kan, dia senang kalau kita go track the system tau. Tapi benda tu tak boleh sebab social media tu sendiri bukan kita yang buat. Semuanya daripada luar. Mana ada manusia yang buat? Dari luar Malaysia. Okay. Maksudnya bukan orang Malaysia sendiri, bukan orang dalam kita sendiri yang buat. So kita tak boleh nak kita tak boleh nak urus dia. Control, yes, sorry. Okay, kita tak boleh nak control dia through the system. So macam kalau kau cakap kalau through dasar pula, adakah kajian kena buat sosial media sendiri? Macam China ada sosial media sendiri. tak, Dan ada bank kalau semua. macam tu diorang terlalu terperap. Diorang tak terbuka lah. tak dapat info luar. Okay. Macam tu. So bagi aku social media ni bagus. Macam KA mention tadi, dia ada baik dia, ada buruk dia. So penerimaan orang tu macam mana. Tapi penerimaan ni, contoh kalau kau cakap orang tua dapat details daripada Facebook. Macam mana kita nak control? Kita tak tahu dia orang benda tu keluar dekat dia orang. Macam aku tak tahu macam mana scammer ni dia boleh target orang-orang golongan macam ni. Aku tak tahu macam mana. So kalau kau nak kata dasar, benda tu dah jadi dulu. So apa boleh buat? Tak nak benda tu berulang lah. Sebab tu dasar dia buat. Okay. Okay, tapi nak faham. Aku faham poin ni lah. Tak bukan. Okay. Aku macam kau tanya aku, and then aku go through balik, then aku question. Okay, so kalau kita buat dasar yang macam mana? Okay, kalau aku Menteri Komunikasi Digital dan Komunikasi dah berpecah First, aku make sure MC pada function. If ada konten-konten yang melibatkan fake news, aku haramkan tu masuk dalam Malaysia. Maksudnya kau boleh nak tengok, tapi luar negara lah, pakai VPN ke apa. Tapi untuk Malaysia tak boleh. Tapi kalau dia dari Malaysia sendiri? Maksudnya kau block tu, Malaysia ada power tu. Malaysia ada power untuk block tu, untuk ban konten tu. Terus. So aku guna benda tu. Pertama, dan kajian pun buat benda tu. Dan walaupun Syed Saddiq menyatakan bahawa kajian salah guna kuasa MC lah semua, itu kena faham. Kalau kita nak bincang soal dasar atau peranan MC, dia tak nak ada sebaran info yang salah. Setiap negara ada undang-undang Malaysia. Setiap negara ada perkara atau panduan yang kau tak boleh langgar. If kau langgar pagar tu, bank. Itu je game tu. Kau jangan langgar benda sepatutnya kau tak langgar. So aku nak tutup ni sebab aku rasa terlalu lama kita punya podcast kali ni. Baru ada banyak lagi nak bincang tapi tak apa. Tak apa. Minggu depan kita ada. Aku baru nak dengar dasar kau lagi. So thank you kerana luangkan masa kepada penonton-penonton kita di luar sana. Sangat-sangat thank you sebab kita dah dapat subscribe 1K lebih dah subscribe kita kat YouTube. Dan dekat TikTok kita dah 22,000 follower. So teruskan tak ada masalah. Untuk penonton-penonton di luar sana, if ada soalan, ada apa-apa saja nak tanya, boleh terus DM dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat Twitter, dekat YouTube. Tak ada masalah, boleh komen kat bawah ni. So itu saja daripada kami. So kita jumpa lagi minggu depan. Okay? Walaupun banyak tak apa.